Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Dina Hakim Dahalan dari kelas DHF 1B. Bersama rakan sekumpulan saya yang tertera nama mereka di slide ini, kami akan membentangkan tentang etika dan peradaban di Eropah sebelum zaman Enlightenment. Pengenalan. Ianya bermula dengan kejatuhan Rom Barat pada tahun 476 yang telah menyebabkan berakhirnya zaman kegemilangan Rom dan Yunani. Bermulalah zaman pertengahan di Eropah, di mana zaman yang membawa impak yang besar kepada perubahan masyarakat di Eropah yang mempengaruhi etika dan peradaban mereka. Perubahan masyarakat dan budaya Eropah. Ia merupakan peringkat awal zaman pertengahan. Zaman pertengahan diberi 3 peringkat, iaitu peringkat awal pada tahun 476 hingga 1050. Seterusnya ialah peringkat kepuncak pada tahun 1050 hingga 1300, dan yang akhir sekali ialah peringkat akhir pada tahun 1300 hingga 1450. Pada pertengahan peringkat akhir, muncul juga zaman Renaissance pada tahun 1350 hingga 1600. Pada zaman inilah berlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan serta perkembangan ilmu. Pengaruh barat ini diteruskan semasa zaman revolusi perindustrian dan imperialisme. Zaman gelap. Pada masa zaman gelap, Eropah telah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran. Eropah tidak mempunyai pentadbiran pusat yang berkesan. Sebaliknya, pada masa yang sama, dunia Islam telah tegak dengan kegemilangannya. Antara ciri-ciri zaman gelap ialah pusat pemerintahan yang lemah, kegiatan ekonomi yang terhad, kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga sifat gereja yang mengongkong. Hubungan antara manusia pada zaman gelap. Apabila Empire Rom Barat runtuh, maka kuasa pusat yang boleh mentadbir wilayah-wilayah juga musnah. Hal ini menyebabkan keadaan yang tidak menentu ini telah membawa kepada kemunculan golongan baron atau dikenali sebagai tuan tanah. Dalam keadaan yang tidak selamat itu, golongan petani telah terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah. Sebagai tukaran kepada perlindungan yang diharapkan itu, para petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada pihak tuan tanah. Petani yang tidak berkemampuan untuk membayar cukai akan menyerahkan tanah mereka kepada tuan tanah dan terpaksa menjadi hamba. Sekiranya para petani mendapatkan perlindungan daripada tuan tanah perlu mendapatkan perlindungan daripada golongan raja pula. Sebagai tukaran kepada perlindungan, golongan tuan tanah dikehendaki memberi khidmat atau membayar cukai kepada raja. Jalinan ikatan yang menghubungkan golongan rakyat dengan tuan tanah dan seterusnya raja merupakan asas kepada pembentukan sistem feudal di Eropah. Sistem feudal terdiri daripada golongan pembesar yang memberikan khidmat kepada pihak raja. Seterusnya ialah rakyat biasa yang memberikan khidmat kepada golongan tuan tanah, dan akhir sekali terdapat juga rakyat yang tergolong kepada golongan hamba. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya pula untuk membentangkan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad bin Roshidi, nombor matrik 17 BHF 21F2035. Saya akan membentangkan slide seterusnya iaitu zaman Renaissance. Zaman Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance ialah zaman perbaharuan. Kalau dalam bahasa Itali, Rinascimento yang bermaksud kelahiran semula. Renaissance ialah zaman pergerakan budaya yang bermula dari sekitar kurun ke-14 hingga kurun ke-17. Ia bermula di Itali pada akhir zaman pertengahan dan kemudiannya merebak ke seluruh Eropah. Pengenalan zaman Renaissance. Latar belakang Eropah zaman gelap iaitu zaman tertutup dari sudut ekonomi, politik dan sosial serta pemikiran yang dikuasai oleh pihak gereja. Rakyat pula pada ketika itu terpaksa bergantung pada golongan bangsawan. Pengenalan Renaissance.
Zaman Renaissance berlangsung selama 2 abad, iaitu dari pertengahan abad ke-14 sehingga pertengahan abad ke-16. Ianya bermula di Itali, kemudian telah merebak ke seluruh Eropah melalui perkembangan intelektual dan pembinaan manusia. Renaissance juga berasal dari bahasa Perancis yang bermaksud pemulihan atau menghidupkan semula aspek kebudayaan dengan memberi penekanan terhadap pemulihan budaya meliputi aspek ilmu pengetahuan seperti sains, sastra dan seni klasik yang pernah menjulang Eropah sebagai pusat peradaban dunia pada ketika itu. Hasil daripada Renaissance telah membuka jalan kepada kelahiran pelbagai aliran baru Eropah hingga abad ke-18 seperti Humanism, Rationalism, Nationalism dan Absolutism. Sumbangan Renaissance. Kemunculan aliran pemikiran yang mementingkan kebebasan akal seperti aliran baru Eropah hingga abad ke-18 seperti Humanism, Rationalism, Nationalism dan Absolutism berani mempersoalkan kepercayaan dan cara pemikiran lama yang diamalkan selama ini, secara langsung melemahkan kekuasaan golongan feudal. Selain itu, Renaissance juga telah melahirkan tokoh-tokoh pemikir seperti Leonardo da Vinci yang terkenal sebagai pelukis, pemuzik dan ahli falsafah serta jurutera. Michelangelo merupakan tokoh seni, arkitek, jurutera, penyair dan ahli anatomi. Renaissance juga telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan mewujud semangat inquiry sehingga membawa kepada aktiviti penjelajahan dan penerokaan. Akhir sekali, kesimpulan, zaman Renaissance ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada ekonomi, politik dan sosial negara Eropah pada ketika itu. Selain itu juga, zaman Renaissance melahirkan ramai tokoh akademik, ahli sains, tokoh perubatan dan melahirkan masyarakat yang lebih progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Husaini bin Abdul Wahsani. Nombor matrik saya 17-F21F2025. Saya ingin membentangkan tentang gerakan reformation di Eropah. Reformation ini bermaksudnya berasal daripada perkataan reform yang melaksanakan perubahan atau pembaruan terhadap sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentukkan yang baru. Gerakan ini berlaku di Eropah pada kurun 16. Gerakan ini membawa perubahan yang besar dalam agama Kristian. Gerakan ini bermula dengan penentangan agama Kristian terhadap gereja Katolik sejak ke-10 Masihi lagi. Kritikan makin bertambah apabila gereja telah meningkatkan kekuasaan yang terkuat di bahagian Itali. Poin kedua ialah ramai rakyat yang telah mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja Katolik yang bertentangan dengan ajaran kitab Bible. Penguasa gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup para pemerintah dan bangsawan yang langsung tidak mencerminkan agama. Pihak gereja siap melakukan penyelewengan dalam penjualan sijil indulgence. Perkembangan gerakan reformation bermula di Jerman. Kejayaan gerakan ini telah berjaya oleh mesin cetak yang telah dicipta oleh Johann Gutenberg. Martin Luther, seorang profesor teknologi daripada Universiti Wittenberg di Jerman, mula menentang amalan indulgence. Beliau juga telah mengemukakan 95 hujah yang menentang amalan indulgence, iaitu penjualan surat pengampunan dosa yang dilakukan oleh pihak gereja oleh penganut Kristian yang ingin bertaubat daripada melakukan perkara mungkar. Perkembangannya gerakan di Switzerland. Pemimpin ajaran ialah Ulrich Zwingli. Selepas beliau meninggal dunia, ia diteruskan oleh John Calvin, pelajar undang-undang di Switzerland. Manusia juga dikehendaki mengamalkan cara hidup berdisiplin dan menolak sebarang kegiatan yang memberikan keseronokan semata-mata. Kesan gerakan reformation. Nombor 1, agama. Perbalahan agama mengakibatkan kemusnahan dan peperangan tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab. Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. Yang kedua, kuasa golongan gereja. Kuasa gereja dicabar secara terbuka. Kuasa gereja terhadap kerajaan sebab monarki ingin membebaskan dirinya daripada penguasaan paus di Rom. Dan terakhir, kesimpulan gerakan reformation. Di dalam pengembangan ajaran Protestan, masih ada penganut yang masih mempertahankan gereja Katolik. Reformation ini bermaksud menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru. Sekian, terima kasih.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarif Lakuan bin Hasbullah. Nombor kad matrik 1721F2999. Saya akan teruskan slide dengan tajuk penjelajahan dan penerokaan di Eropah. Untuk pengenalan, penerokaan bermaksud menyelidiki, menjelajah, menjalani, mengharungi dan menghadapi. Penjelajahan pula bermaksud mengelilingi atau berjalan ke suatu tempat dengan atau daerah dengan tujuan yang tertentu. Kegiatan penerokaan dan penjelajahan bangsa Eropah dikesan sejak zaman Yunani dan Rom lagi. Matlamat utama mereka ialah berlumba-lumba untuk melancarkan ekspedisi penjelajahan dan penerokaan adalah untuk mendapatkan kekayaan seperti gold ataupun kemegahan dan juga penyebaran agama Kristian. Kamus Dewan mengtakrifkan penjelajahan sebagai mengelilingi atau berjalan ke merata tempat atau daerah untuk sesuatu tujuan, sementara penerokaan pula ialah didefinisikan sebagai perihal perbuatan menyelidiki dan menjelajah dan mengharungi. Seterusnya, latar belakang penjelajahan dan penerokaan kuasa barat pula ialah penjelajahan dan penerokaan telah berlaku sejak wujudnya tamadun awal manusia lagi. Namun aktiviti ini dalam bentuk yang tidak teratur dan tidak langsung. Ketika itu, matlamat penjelajahan dan penerokaan manusia lebih bermatlamatkan kegiatan mencari rezeki dan membuka pendapatan mereka. Penjelajahan dan penerokaan yang teratur dan hanya bermula setelah wujudnya tamadun awal manusia. Seterusnya, penyebaran agama Kristian. Mereka sebenarnya menyebarkan agama Kristian juga. Golongan pederi Kristian dan raja-raja Eropah bercita-cita untuk mengembangkan Kristian di dunia luar. Para mubalik Kristian dan para saudagar juga ingin meneroka ke tempat-tempat yang baru iaitu Amerika, Asia dan Afrika. Contohnya Portugal. Portugal dia menaluki kerajaan Melayu pada masa itu dan salah satu faktornya ialah menyebarkan agama Kristian. Selain daripada itu juga, orang-orang Sepanyol dan Portugal ingin merampas balik tanah daripada penguasaan orang-orang Islam. So, untuk seterusnya ialah kemajuan teknologi pelayaran. Mereka juga sebenarnya mempunyai kemajuan teknologi yang seperti pelayaran lah antaranya. Untuk pengetahuan teknikal tentang geografi dan pelayaran menggiatkan kegiatan penjelajahan dan penerokaan. Selain daripada itu, alat-alat seperti kompas juga digunakan iaitu kompas magnetik dan astrolabe. Mereka mencipta untuk memudahkan pelayaran. Kompas memudahkan pelayaran lah. Kompas digunakan untuk menentukan arah dan astrolabe digunakan untuk longitude. So, masyarakat Eropah mempunyai peta yang lengkap tentang benua Eropah dan laut Mediterranean pada abad ke-15 Masihi yang memudahkan lagi aktiviti pelayaran mereka untuk menyebarkan agama Kristian dan sebagainya. Dengan bantuan alat-alat pelayaran seperti itu, kapal-kapal yang kukuh dapat dibina untuk belajar ke lautan yang lebih luas. Selain daripada itu, untuk kesimpulannya lah yang kita boleh belajar ialah yang kita dapat dari slide ini. Jelaslah bahawa faktor-faktor yang dibincangkan telah mendorong penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa besar di Eropah. Akibat daripada penerokaan, kawasan-kawasan baru itu telah meninggalkan kesan kepada penduduk tempatan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Megat Arif Fauzan dan saya daripada grup 7 dan nombor matrik saya 17 JHF 21F 2073 dan saya daripada kelas JHF 1B. Saya ini ingin membentangkan revolusi perindustrian dan pertanian. Perkembangan bidang pertanian dan masuk revolusi adalah suatu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh, dan Britain merupakan negara yang mengalami revolusi perindustrian, dan sebelum revolusi perindustrian
juga berlaku telah muncul revolusi pertanian, dan revolusi pertanian merupakan asas bagi revolusi perindustrian, dan mereka juga menggunakan petangkian komersial dan menggunakan alat jentera untuk mengali dan menjual tanah. Sebelum revolusi industri juga ada pengeluaran makanan dibuat secara kecil-kecilan, dan pengeluaran makanan berkembang secara besaran dan membawa kepada revolusi pertanian. Faktor revolusi pertanian ada sistem penggunaan dan pemilikan tanah, penggunaan kaedah atau teknik saintifik, kaedah pemasaran produk, pertanian secara meluas dan berkesan. Sumbangan revolusi pertanian kepada perindustrian. Revolusi pertanian telah menyediakan revolusi perindustrian, dan makanan pula mencukupi untuk permintaan pekerja kilang. Britain tidak bergantung pada import, maka dana import dapat digunakan untuk industri. Kesan revolusi pertanian dan perindustrian, dan antaranya pertanian sebagai punca ekonomi. Dia juga mewujudkan pertanian komersial, dan revolusi pertanian menyediakan makanan kepada buruh kilang industri. Dan seterusnya, peningkatan perdagangan antarabangsa. Juga Britain memperdagangkan lebihan hasil pertanian dan industrinya kerana mereka penjajah, dan Britain juga memerlukan bahan mentah untuk mengembangkan perindustriannya, dan juga Britain mengembangkan kapal laut untuk berdagang. Kemajuan pengangkutan laut menggunakan kapal laut kuasa wap. Kereta api mulanya dibuat daripada kayu, kemudian kepada besi dan keludi. Dan itu sahaja daripada grup 7. Sekian, terima kasih daripada saya, Bekat Arif Fauzan, daripada kelas THF 1B. Terima kasih.